ini untuk kehadiran hari ni lah. Untuk kehadiran maksud dia petang ni teacher consider sebagai kehadiran pukul 1.35 sampai 2.35 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hauzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teacher panggil dia sebagai kaedah set tangan. Apa maksud set tangan? Sebelum ni kita set ni bom. So set tangan ni awak kena buatkan tangan awak macam ni. Okey. Nampak tak gambar tangan comel ni? Awak buatkan tangan awak. Tangan kiri awak genggam ke bawah. Tangan kanan awak macam ni. Maksud dia kalau kejap teacher. Okey. Teacher masuk pakai link handphone sekejap. Teacher tunjukkan macam mana. Sekarang cuba buat. Boleh tak semua buat? Boleh tak? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekejap teacher tengah masuk dalam meet kita kejap. Biar sebab teacher nak awak nampak macam mana view tangan tu. Okey. So, view tangan tu kenapa tak boleh masuk iPhone teacher hang pula. So nampak kan macam ni kan. So awak punya tangan tu akan teacher juga nak kena kini. So awak punya tangan akan macam ni kan. So nampak tak teacher? Nampak teacher tak? Nampak. Bila lah nak jumpa komen live ni. So tangan kiri genggam. Bila dia punya tangan kiri genggam, tangan kanan lepas. So bila tangan kanan lepas ni maksud dia up. Yang genggam bawah ni down. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. So maksud dia macam mana kita nak ingat siapa up and down, kita tengok kepada kita punya kuku. Tengok pada kuku kita. Kalau tangan kiri, kuku menghala ke bawah, so maksudnya dia down. Sebab tu kalau tengok dekat gambar teacher tu nampak. Tangan kiri, arrow dia ke bawah down. Tangan kanan, arrow dia ke atas. Tu fungsi arrow tu pun penting juga tau. Kiri down, kanan up. Okay, so sekarang ni jelas tak? Faham tak setakat ni up and down ni? Faham tak up and down ni? Faham. So awak kena ingat untuk up and down ni bila tangan kiri awak makin positif senang otak A. Maksudnya kalau kita positif otak kita akan ingat A je, nak berjaya je. So dapat rezeki. Makin positif senang otak A, rezeki. Makin positif senang otak A, rezeki. Itu kiri. Ke bawah, makin positif senang otak A, rezeki. Okey, untuk yang kanan ke atas, makin negatif senang reject A. Bila kita negatif, kita akan reject A. Okey, bila kita negatif, senang sangat nak reject A. Kalau kita negatif susah memang tak susah lah nak reject A. Memanglah akan reject A. Reject ni maksudnya tolak A, tak nak A. Makin negatif senang reject A, out. So out tu maksud dia out lah, result out lah. Tak ada rezeki lah, out tak ada rezeki. So apa di sebalik maksud dia tu, maksud ni kiri ke bawah, kanan ke atas. Kiri ke bawah, kanan ke atas. Kiri ke bawah, kanan ke atas. So maksud bila sebelah kiri, bila dia ke bawah, makin positif. Dekat dalam SEP tu, bila kita susunkan SEP tu mengikut E-note value dia, makin ke bawah, makin positif, senang otak A, rezeki. Untuk sebelah kanan, bahan yang dekat sebelah kanan, bahan kimia yang dekat sebelah kanan, bila semakin ke atas, makin negatif, senang reject A, out. Okey, apa itu maksud dia? Apa yang dimaksudkan tu, dia maksud dia macam ni. Okey. Bila kiri ke bawah, kejap mana teacher ni? Kejap ya. Oh sudah, mana dia? Okey ni. Bila ke kiri, bila dekat tangan kiri, semakin bawah, mana yang bawah, maksud dia more positif.
E naught value more positive. Bila E naught value more positive, so maksud dia adalah senang otak A. Strong oxidizing agent. Senang otak A, rezeki reduction. Okay. So daripada sini awak kena ingat apa maksud makin positif senang otak A rezeki. More positive strong oxidizing agent reduction. Nanti ada point-point dia. Kita akan pakai setiap perkataan ni sebagai point yang akan dapat markah. Okay, kalau untuk sebelah kanan pula, tangan kanan makin tinggi kedudukan ataupun semakin atas kedudukan, dia more negatif. Bila more negatif, senang reject A. Okay, senang reject A. So maksud dia strong reducing agent. Out. Out tu oxidation. Okay, kita akan gunakan ni. So setakat ni dah hafal belum? Apa dia tangan kiri, apa dia tangan kiri? Ke bawah, lepas tu cuba on mic. Boleh kena ingat ni, ke bawah, lepas tu Makin senang. makin senang, kiri Makin positif. Ha. Semua yang lain boleh on mic tak? Okey, faham. Okey, so boleh So tangan kiri makin ke bawah, makin positif senang otak A. Rezeki. Okey. Tangan kanan ke atas makin negatif. Senang reject. Senang reject A. Out. Okay, good Rabi, good Aida, good Soli. Okay, bagus Auni dalam tu faham. So, macam mana kita nak implikasikan dia dalam soalan? Bila ada soalan, awak kena buat jadual ni. Okay, jadual ni teacher akan salin balik. So, contoh ni jadual ni, apa step-step nak guna set tangan ni? Okay, jadual dia teacher dah salin balik. Contoh soalan. Sekarang soalan tadi dia kata explain if the reaction will occur for the following reactant. Step pertama mesti salin soalan. Kejap lagi teacher rationalkan. Kenapa kena salin soalan? So salin soalan mg. Yang S ni tak payah pening. Nanti nampak banyak sangat awak pening. mg tambah Cu2 positif arrow mg2 plus tambah Cu. Sekarang ni awak rujuk SEP. Untuk nilai-nilai SEP bagi bahan. Okey, bagi bahan. Tengok dekat bahan dia. Bahan kita ada dua iaitu Mg dengan Cu2+. So kita tengok apa SEP, nilai E naught SEP untuk Mg dan apa E naught value untuk Cu2+. Okey, kejap. Teacher rasa tak puas kalau tak tunjuk apa itu SEP. Apa itu SEP mana kita nak rujuk. Okey, kejap teacher sharekan screen jap. Okay. So kalau awak tengok kat sini, teacher share my entire screen. Okay. Sekarang ni boleh nampak tak teacher punya screen sekarang ni? Nampak tak buku teks awak SEP? Ini adalah SEP. Nampak tak? Nampak. Okay. So ini adalah kita punya SEP. Sekarang bahan kita tadi adalah Mg dengan Cu2 positif. Sekarang ambil Mg apa bacaan SEP dia. So, kita tengok mana Mg, ini Mg. Ni Mg. Nampak ni Mg. So, tengok Mg dengan Cu2 positif. Sekarang ni isu dia, kalau dekat soalan tadi kan Mg plus Cu2 positif kan. Kita nak cari SEP untuk Mg.
Kalau awak tengok yang depan ni bukan Mg, dia Mg2+. Mg ni dekat belakang kan. So doesn't matter. Tak apa. Tak kisah. Janji dia Mg. Maksud dia Mg kat sini. So ambil yang ni. Salin tengok Mg. Nilai dia negatif 2.38. Kemudian kita tengok bahan kita yang kedua adalah Cu2 positif. Mana Cu2 positif? Okey, ini Cu2 positif. So kita punya nilai kita, E0 kita adalah positif 0.34. Sekarang tugas awak kena salin balik SEP, nilai SEP ni daripada more negatif, daripada yang more negatif ke atas dan more positif dekat bawah. Maksud dia susun sama kedudukan dia macam SEP. Kalau kita tengok SEP ni kan yang more negatif dekat atas, more positif duduk kat bawah. Maksud teacher, mana nilai yang paling negatif duduk paling atas, bahan yang paling positif duduk dekat bawah. So kat sini daripada SEP kita tahu magnesium more negatif, maksud dia tulis dia dekat atas, susunkan dia dekat atas. So kat sini tulis Mg2+ plus 2E, salin sebiji macam SEP punya, arrow berbalik, semua tulis sebiji. Mg iaitu nilai dia berapa tadi? Negatif 2.38. Okey, untuk Cu2 pula, Cu2 plus 2E. Okey, jangan goyang-goyang. Ibu nak tulis. Okey, Cu2 plus 2E jadi Cu yang mana nilai dia positif 0.34. Susun dia macam ni. Susun siap-siap macam ni. Yang penting atas more negatif, bawah more positif. Setakat ni ada masalah tak? Faham atau tak faham? Faham. Okay, good Sarah. Thank you. So, lepas awak dah susun, awak highlightkan bahan dari soalan. Fokus dekat bahan awak ni. Fokuskan dekat bahan awak daripada soalan. Soalan bahan awak adalah Mg. So awak tengok dekat SEP awak mana Mg. Adakah sini Mg? Ni Mg ke? Ini bukan Mg, ini Mg2+, so tak mau. So bukan highlight situ. So apa yang kita kena highlight? Mg dekat sebelah kanan. So highlightkan Mg dekat belah kanan. Okey, kemudian tengok Cu2+. Tengok Cu2+ pula, Cu2+ dekat mana? Dekat sebelah kiri sini. So highlightkan dia macam ni. Kena highlightkan. Okey. Lepas awak dah highlightkan, barulah awak tengok pergi ke table bawah kiri kanan. Kenapa penting nak tengok kiri kanan? Dekat kiri kanan ni lah markah awak. Kat sini lah, atas ni tak ada markah Untuk yang step salin soalan, susun ini setakat ni belum ada markah. Tapi kena buat. Sebab kalau tak buat awak tak boleh dapat step ni. Okay. So bila awak dah highlightkan, maksud dia awak kena zoomkan. Awak kena highlight. Highlight ni awak kena tekankan point yang ini. Awak kena highlightkan E0 value yang ini berbanding yang tak di-highlightkan. Maksud dia, point yang pertama awak beritahu E0 value, okay, E0 value of Cu2+ is, sekarang awak tengok, E0 value untuk Cu2+ dekat sebelah kiri ni, Cu2+ yang sebelah kiri ni, dia more positif atau more negatif berbanding dengan Mg? Positif. So kat sini E0 value of Cu2+ ion is more positif. Okay, more positif ataupun MP then E0 value of Mg2+. So ini statement awak yang pertama. Bila awak dah kata dia ni more positif, awak tengok dekat kita punya hukum tangan.
accept tangan kita. Ingat, kiri kalau ke bawah, kiri kalau dia makin bawah, dia more positif, nampak? Dia more positif, dia duduk bawah, maksudnya dia more positif. So, dia adalah strong oxidizing agent. Bila dia strong oxidizing agent, so the reduction will occur. Maksudnya, there is a reaction. Macam tu. Kalau dia sebelah kiri and then dia more positive, so dia strong oxidizing agent, reduction will occur. So next point, untuk markah seterusnya, awak nampak kan dia memang more positive. Dah tulis kat sini more positive. Next point, awak cuba tulis Cu2 plus ion is a strong oxidizing agent. Ini point yang kedua. Okay. Is a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So kita kata Cu2 plus undergoes reduction. Okay. Setakat ni, faham ke tak faham? Jelas tak jelas? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Good. So, sekarang kita tengok sebelah kanan pula. Sama macam tadi, kita fokuskan inert value yang kita highlightkan. So, point yang sebelah kanan, yang kedua kita beritahu. Inert value for mg is, sekarang tengok. Kalau kanan ke atas, dia more negatif. So betul, dia ke atas dan dia more negatif. Kenapa betul dia more negatif? Nampak mg ni negatif 2.38. So kita kata mg is more negative than C inert value Cu. Memanglah dia more negatif, nampak ni. Dia negatif 2.38, so dia more negatif, point yang pertama. Inert value for mg is more negative than inert value for Cu. Next, kita beritahu, okay. mg disebabkan dia dia more negative, so automatic point seterusnya strong reducing agent. mg is a strong reducing agent. Reducing agent. So out ni oxidation. So mg undergoes oxidation. So last our conclusion kat sini, redox. Conclusion kita adalah redox, sebab nampak ni. Ada reduction, ada oxidation. So our conclusion, redox reaction occur. Occur. Sebab tu dekat soalan tadi dia tanya, explain if the reaction will occur. Adakah redox akan berlaku? So kita punya kesimpulan, redox reaction occur. Sebab apa? Kita dapat check. Memang bahan kita sesuai. Yang mana kita punya Cu2 plus is more positive. So dia akan act a strong oxidizing agent and undergoes reduction. And then kita punya bahan yang kedua which is mg. mg is more negative. So the strong reducing agent and it will undergo oxidation. Since reduction and oxidation occur simultaneously, so that's why redox reaction occurs. Okay, soalan ni biasanya soalan essay. Kita expect dia dekat essay. Kita tengok contoh lagi. Kita tengok pula untuk zinc dengan aluminium. Okay, ini teacher saja bagi soalan yang pelik sikit, yang mana kenapa teacher kata pelik. Yang kali ni dia tambah pula 3 kat sini. Tak kisahlah ada 3 ke, tak ada 3 ke. Yang penting awak hanya highlightkan dia punya bahan dia, iaitu zinc dengan Al3+. So macam teacher kata, salin je soalan 3Zn tambah Al3+, arrow 3Zn 2 positif tambah 2Al. Okay.
So sekarang ni kita susun bahan daripada soalan merujuk SCP. Kita rujuk SCP kita ada Zn. Okey. So soalan kita yang kali ni adalah kita ada Zn dengan kita ada Al. So kita ada, lupa dah. 3 Zn, Al 3 positif. 3 Zn tambah Al 3 positif. Al. So kita tengok mana Zn. Sekejap padam sekejap. Siapa yang duduk atas? Zn ke Al bila kita nak susun ni? So kalau kita tengok Al yang duduk dekat, tengok Al dekat atas ni. So kena salin Al dulu. So salin sebiji negatif 1.66. So Al 3 plus 3E jadi Al negatif 1.66. Okey. Kemudian kita punya bahan kedua adalah Zn. Zn dekat bawah, Al ngam-ngam dekat bawah. Okey, negatif 0.76. So Zn 2 positif tambah 2E arrow Zn. So dia akan jadi negatif 0.76. So macam biasa, masa dah nak habis dah, kejap So macam biasa, highlightkan kita punya bahan. So bahan kita kat sini adalah Zn. So dekat sini Zn kita. Ingat dia Zn atom. So Zn kat sini kita highlightkan. Al 3 positif. So Al 3 positif. Ni kena hati-hati ni. Sekarang kita pakai formula kita. Ingat, kiri ke bawah. Kiri, bawah, more positif. Sekarang situasi kita ada dalam keadaan yang getir. Sebab dekat kiri kita, bahan kita bukan dekat bawah. Bahan kita ke atas. Bila teacher tunjuk atas ni maksud dia berlawanan. Bahan kita ni nampak, dia duduk dekat atas. Bahan kita dekat atas ni. Bila atas dia punya hukum dia akan berlawanan juga. Sebab arrow dia ke atas berlawanan dengan bawah. So kita kata dia akan jadi more negative. Strong ni dia akan jadi weak oxidizing agent. So no reduction. Teacher ulang balik. Kenapa teacher ubah formula dia ni? Sebab kalau dia nak undergo reaction, in order to undergo reduction, dia mesti location dia yang bahagian kiri dia mesti duduk bawah. Sebab arrow kita kan. Untuk undergo reduction, kedudukan bahan kita mesti dekat bawah. Kedudukan kita dekat bawah dan dia punya bila dia punya soalan ni dekat atas bukan dekat bawah, so automatic dia tidak menepati ciri-ciri more positive strong oxidizing agent. Sebabkan dia punya bahan adalah bahan yang berada di atas, so kita kata dia more negative weak oxidizing agent, no reduction. Cakap ni faham ke tak faham? Faham. Okay. So Iza, faham tak Iza? Faham. Okay, Alhamdulillah. Rabi okey tak Rabi? Okey teacher. Okay. So Alhamdulillah. So bila dia bukan duduk dekat bawah, dia duduk dekat atas, automatic dia bukan strong oxidizing agent. Dia weak oxidizing agent. Dan dia bukan more negatif sebab dia duduk atas, nampak nilai dia. Dia kan more negatif. Dia more negatif than E0 value of Zn2+. So point yang pertama kita tuliskan dia E0 value for Al3 plus ion. Kita highlightkan ni soalan kan Al3 plus ion. For Al3 plus ion is more. More apa? More apa? More positif ke more negatif? More negatif. Pandai dah Alhamdulillah. More negative than E0 value for Zn
2 plus ion. Okay. So bila dia more negatif, automatic point yang seterusnya kita kena kata Al3 plus is weak. Weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent. Bila dia weak oxidizing agent, so Al3 plus will not undergoes reduction. Okay. Okay. Ini contoh yang berbeza daripada atas tau. Sengaja teacher bagi. Sebab atas tadi will undergoes reduction. Bawah ni sengaja teacher bagi will not undergoes reduction. Kita tengok pula yang sebelah kanan. Sikit lagi nanti teacher inform. Lepas ni waktu PJ kan? Betul tak? Betul tak? Lepas ni waktu PJ kan? Betul. Nanti teacher, cikgu siapa PJ? Puan Zuridah. Miss Zuridah Okey, nanti teacher. Jadi yang mengajar siapa? Miss Zuri ke Puan Anin? Diorang gila-gila tapi tak sure Hani mak siapa. Cikgu Anin. Nanti teacher call Cikgu Anin, okey? Okey, so yang kanan pula, tengok. Kanan dalam mana mesti ada reaction untuk pastikan bahan tersebut undergoes reaction, belah kanan mesti dekat atas. Yang mana dekat atas tu more negatif. Tapi bila kita tengok soalan kita, bahan kita dia bukan dekat belah atas ni. Bahan yang belah kanan ni, bahan yang belah kanan ni bukan yang duduk atas, yang duduk bawah. So bila duduk bawah, dia akan jadi more positif. Sebab bila dia duduk bawah, nampak nilai dia banding dengan yang atas, dia negatif 0.76. So dia adalah more positif. Okay, kenapa dia more positif teacher walaupun simbol dia negatif? Sebab dia kurang negatif. Bila dia kurang negatif, istilah dia samalah dengan lebih positif. Maksud dia bandingkan negatif 1.66 dengan negatif 0.76. Negatif 0.76 ni adalah more positif. So, Zn ni dia more positif dan bila dia more positif, dia weak reducing agent. So, dia no out. Dia no oxidation. So, dia takkan oxidize. Okay. So, kita buat point dia yang kedua. E0 value for Zn. E0 value for Zn is more apa? More apa? Zn? Positif. More positive than E0 value for Al. So, bila kita dah kata dia more positive, next step kita beritahu Al is a weak reducing agent. Bila dia weak reducing agent, so kita beritahu Al will not undergoes oxidation. Kenapa tulisan teacher hari ni tak cantik Alamak, doi. Will not undergoes oxidation. So, kita punya conclusion, apa kita punya conclusion? Siapa ada idea? Redox? Will not occur. Redox. Pandai. Will not occur. Itu saja. Okay. So, teacher bagi 2 contoh ni je dulu. Nanti sambil-sambil tu teacher pergi klinik insyaAllah sekejap je. Kita punya kelas CMF, kita punya kelas 30 minit tetap akan ada. Pukul 4 insyaAllah. Nanti waktu kimia tolong buat soalan seterusnya. Ada banyak lagi. Ada 1 lagi. 1, 2. Ada 2 soalan. Ada 2 soalan. Cuba buat 2 soalan ni dan ada soalan tambahan dekat dalam textbook. Tapi textbook tu awak kena pecahkan. Yang pecahkan tu nanti teacher tunjukkan. Okay, buat 2 soalan ni dulu. Pastikan awak mahir tangan ni.
Maknanya teacher main tangan dah tahu. Student teacher mesti tahu kena main tangan. Kod-kod lah tiba-tiba nanti JPM kata, student awak boleh buat ke tangan awak ni? Teacher kena buat TikTok. Nanti TikTok sep tangan. Sep tangan. So apa sep tangan? Makin positif senang otak A. Makin positif senang otak A rezeki. Makin negatif senang reject A out. So kena tahu apa kegunaan dia. Okay, tu saja untuk hari ni. Thank you girls. Luangkan masa rehat. Okay, Aida, Cik Zuda. Okay, thank you. Thank you luangkan masa dengan teacher untuk mudahkan teacher nak pergi klinik. Okay. Takat ni faham ke tak faham? Last tanya ni. Faham tak faham? Faham. Okay, Alhamdulillah. So boleh buat dekat Aida. Aida ada soalan ke Aida? Aida okey tak Aida? Aida ada soalan?